إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, bersuara lagi kita di majlis muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-65. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam kitab as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita di akhir bab di dalam kitab as-salah ni, iaitu bab as-salati ala al-anbiya wa alihim taba'an sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan selawat kepada selain daripada Nabi. Ini perbahasan berkenaan dengan selawat kepada selain daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada para anbiya dan kepada para ahli keluarga Nabi dan kepada orang muslimin yang lain, insya-Allah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ajma'u 'ala as-salati 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat tentang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tiada khilaf padanya. Ini hukum selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada khilaf padanya. Wa kadzalika ajma'a man yu'taddu bihi 'ala jawaziha wa istihbabiha 'ala sa'iril anbiya wal malaikati istiqlalan. Begitu juga para ulama telah sepakat untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharusannya dan juga tentang sunnahnya, kesunahannya untuk berselawat kepada para anbiya, para nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi wal malaikah, dan juga kepada para malaikat istiqlalan, yakni secara bersendirian, berasingan. Yakni berselawat tanpa disebut selawat kepada nabi, tetapi boleh sunat untuk berselawat kepada para anbiya dan juga para malaikat. Yani dia ada dua, sama ada istiqlal ataupun taba'an. Kalau taba'an ni iaitu berselawat
dengan mendahului dengan selawat kepada Nabi dahulu. Kemudian barulah diikuti dengan selawat kepada yang lain. Adapun istiqlal, yakni berselawat kepada mereka, yakni para anbiya dan para malaikat ni tanpa perlu menyebut ataupun berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud taba'an dan juga istiqlal. Kalau istiqlal ni maksud secara umum dia iaitu bersendirian. Istiqlal. Wa amma ghairul anbiya, adapun yakni berselawat kepada para selain kepada para anbiya, selain kepada para nabi, fal jumhur ala annahu la yusalla alaihim ibtidaan. Para jumhur telah sepakat mengatakan tidak dibenarkan, tidak boleh untuk berselawat kepada mereka, yakni selain daripada nabi dan juga para malaikat, ibtidaan. Tak boleh kita mendahului mereka dalam berselawat. Tetapi kalau nak berselawat kepada orang selain pada nabi, haruslah, yakni diwajibkan untuk mendahulukan dengan berselawat kepada para nabi dulu, barulah diikuti dengan kepada orang lain, yakni selain pada para nabi. Fala yuqalu Abu Bakrin sallallahu alaihi, maka tidak boleh untuk kita, Imam Nawawi mendatangkan contoh seperti tak boleh untuk kita mengucapkan Abu Bakar sallallahu alaihi. Kita tengok ada khilaf di situ. Sebab berdasarkan hadis, berdasarkan dalil daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yakni hadis yang mauquf, yakni yang tidak sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis tersebut, asar tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, iaitu kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la yusalla ala ahadin illa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk berselawat kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin lil muslimin wal muslimat bil istighfar. Akan tetapi bagi orang muslimin, bagi kaum muslimin dan juga orang muslimat, mereka disunatkan untuk beristighfar, untuk memohon keampunan. Itu hadis ataupun dalil yang digunakan pakai oleh jumhur ulama. Waktu lima fi hadzal man'i faqala ba'd ashabina huwa haram. Para ulama khilaf tentang larangan untuk berselawat kepada kaum muslimin dan muslimat. Kata sebahagian para ulama haram, huwa haram, ini haram untuk berselawat kepada selain daripada Nabi. Wa qala aktsaruhum makruhun karahata tanzih. Kata sebahagian, ini kebanyakan yang lain, hukum tersebut adalah makruh, iaitu makruh yang berbentuk karahata tanzih, itu makruh yang menghampiri haram. Makruh yang menghampiri haram. Wa dhahaba katsirun minhum ila annahu khilaful aula wa laysa makruhan. Dan sebahagian yang lain mengatakan hukum tersebut adalah khilaful aula, yakni dia rendah sikit, dia masih lagi dalam kategori makruh, akan tetapi dia rendah sedikit. Kalau makruh tanzih, itu yang berhampiran kepada haram. Adapun khilaful aula, maksudnya menyalahi sunnah yang berbentuk makruh, makruh yang berbentuk masih lagi ringan. Makruh maksudnya buat tak berdosa, tak haram, akan tetapi juga tidak mendapat pahala. Itu maksud makruh. Dan khilaful aula ni, ini dia ringan sikit. Walaysa makruhan, bukan makruh yang berbentuk yang kepada haram. Wa sahihul ladzi alaihi al-aktsarun annahu makruhun karahata tanzih. Dan pendapat yang paling sahih mengatakan dalam masalah ini, yakni berselawat kepada selain daripada Nabi, yakni secara istiqlal, secara
bersendirian. Annahu makruhun karahatut tanzih, itu adalah makruh yang bentuk karahatut tanzih yang berhampiran kepada haram. Ya annahu syi'aru ahli bidah, kerana itu adalah lambang ataupun syiar bagi ahlul bidah, orang yang melakukan bid'ah. Waqad nuhina an syi'arihim, dan kita telah dilarang untuk melakukan segala perbuatan ataupun syiar yang dilakukan oleh orang yang menyalahi sunnah, syiar orang ahli bid'ah. Wal makruh huwa ma warada fihi nahyun maqsud, dan yang dimaksudkan dengan makruh ni adalah apa yang datang ataupun dalil yang ada nas yang datang daripadanya larangan maksud yang tertentu, sebab ada juga ada dalil berkenaan dengan larangan untuk bersalawat kepada yang selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita baca tadi, iaitu hadis yang mauquf. Hadis yang mauquf tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Secara kesimpulannya adalah makruh tanzih yang berbentuk yang hampir kepada haram. Qala ashabuna wal mu'tamad fi dhalika anna as-salata sarat makhsusatan fi lisan as-salaf bil anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim. Kata ashab, ini ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad dalam masalah ni mengatakan anna as-salata sarat makhsusatan fi lisan as-salaf bil anbiya, iaitu berkenaan dengan selawat ni dah menjadi makhsusah, dah khusus, dah dikhususkan kepada para nabi, salawatullah wassalamuhu alaihim, ini di kalangan para salaf, ini kalangan para sahabat, para tabi'in, dan sehinggalah sekarang dah menjadi kebiasaan, dah menjadi adat yang dikhususkan kepada para nabi, hanya khusus pada para nabi sahaja. Kama anna qawlana azza wa jalla makhsusun billahi subhanahu wa ta'ala, seperti mana lafaz ataupun azza wa jalla, iaitu makhsusun billahi subhanahu wa ta'ala, itu hanya dikhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja, tidak boleh kita kata kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama la yuqal Muhammadun azza wa jalla, seperti mana kita tidak mengatakan Nabi Muhammad ni azza wa jalla, itu sebab kita dah ma'ruf, dah menjadi adat, kebiasaan para salaf mengatakan itu adalah hanya dikhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana azizan jalilan, sekalipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam azizan jalilan, seorang yang mulia dan yang agung dan selayaknya, tapi perkataan azza wa jalla tersebut tidak, para ulama salaf tidak meletakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuqal Abu Bakr atau Ali sallallahu alaihi wa in kana ma'nahu sahihan, maka tidak dikatakan kepada Imam Nawawi menyatakan contoh Abu Bakr atau Ali sallallahu alaihi wa in kana ma'nahu sahihan, sekalipun makna dia sahih, sebab dah menjadi kebiasaan, dah ma'ruf, itu hanya dikhususkan kepada para anbiya dan juga para malaikat. Wattafaqu ala jawazi ja'li ghairi al-anbiya tab'an lahum fi shalah, dan para ulama juga sepakat tentang keharusan untuk menjadikan selawat ni sebagai taba'an. Taba'an ni yakni maksudnya ikutan dan juga berturutan, yakni selepas mana lahum fi shalah, iaitu menjadikan selain daripada Nabi ni sebagai taba'an. Maksudnya kita mendahulukan selawat kepada Nabi, barulah diikuti dengan kaum muslimin yang lain. Ini selain daripada Nabi. Fa yuqal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubbaihi, wa fi nuskhah wa atba'ihi. Maka dikatakan iaitu dengan lafaz selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad ni ada dalil dia, iaitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang dibaca di dalam tasyahud, iaitu tasyahud, iaitu selawat Ibrahimiyah yang disebutkan dengan wa ala ali Muhammad. Itu dah ma'ruf. Adapun wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ataupun wa tubbaihi, iaitu sebagai tabi' ataupun taba'an, iaitu mengikuti dengan iaitu berturutan selepas mana selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ahadits as-sahihah fi dzalik, iaitu berdasarkan hadis yang sahih. Waqad umirna bihi fi tasyahud, seperti mana kita diperintahkan untuk membacanya di dalam tasyahud, iaitu selawat Ibrahimiyah. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya satu persatu, iaitu selawat kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal as-salaf alaihi kharija as-salati aidan, iaitu para salaf, ini para sahabat sehinggalah tabi'in, mereka sentiasa mengulang-ulangnya, iaitu membaca selawat tersebut kharija as-salah, iaitu di luar solat. Wa amma as-salam faqala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina huwa fi ma'na as-salah. Adapun lafaz salam, ini as-salam, kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, iaitu salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i, mengatakan maksud as-salam tersebut sama seperti as-salah, yakni selawat, sama maksud dia. Fala yusta'mal fil ghaib, maka tidak digunakan kepada orang yang ghaib, yakni orang yang tidak berada di hadapan kita, ini yang berada bersama dengan kita. Sebab as-salam ni kita mukhatabnya kepada orang yang hadir, orang yang berada di samping kita, yang berada di hadapan kita. Wala yufrad bihi ghairul anbiya, fala yuqal aliyun alaihi salam, maka tidak boleh dikhususkan kepada selain daripada anbiya. Maka tidak dikatakan, Imam Nawawi mengatakan contoh aliyun alaihi salam, maka tak, ini pendapat Imam Nawawi kata tak dibenarkan untuk mengatakan contohnya seperti Ali, Sayyidina Ali alaihi salam. Wa sawa'un fi hadzal ahya wal amwat, tak kiralah sama ada bagi orang yang masih hidup ataupun yang telah mati. Wa ammal hadir fa yuqatabu bihi fa yuqal salamun alayka au salamun alaikum au assalamu alayka wa alaikum. Adapun orang yang hadir, yakni orang yang bersama dengan kita, yang ada di hadapan mata kita, fa yuqatabu bihi, maka kita tujukan ucapan tersebut, maka dengan mengucapkan salamun alayka ataupun salamun alaikum ataupun assalamu alayka ataupun assalamu alaikum. Wa hadza mujma'un alaih, itu perkara yang disepakati tentangnya. Wa sayati idahuhu fi abwabihi insyaallah taala, maka akan diterangkan secara terperinci pada bab-babnya yang akan datang insyaallah taala. Insyaallah pada bab-bab yang akan datang Imam Nawawi akan terangkan secara lebih detail. Baik, secara kesimpulannya, kalau kita nak berselawat kepada orang lain, iaitu seperti contoh mak ayah kita, itu boleh, tapi dengan syarat kita mendahulukan selawat kepada Nabi SAW dahulu, barulah diikuti dengan selawat kepada mereka yang kita nak. Itu maksudnya. Adapun kalau kita nak selawat secara khusus kepada seseorang, itu kata ulama makruh yang berbentuk kepada haram, tak dibenarkan. Adapun selain kepada para nabi dan juga para malaikat, itu tak ada masalah, itu dibenarkan, dibolehkan. Faslun fi istihbab at-taraddi wa at-tarahhum ala as-sahabah wa at-tabi'in faman ba'dahum. Itu tentang sunat untuk kita mengucapkan
at-taradi, yakni radhiyallahu anhu, dan juga at-tarahum, iaitu mengucapkan rahimahullah, iaitu kita mendoakan keridaan dan kerahmatan kepada para sahabat dan juga tabi'in, faman ba'dahum, dan kepada sesiapa yang selepasnya. Yustahabbu at-taraddi wa at-tarahum 'ala as-sahabah wa at-tabi'in faman ba'dahum min al-ulama wal 'ubbad wa sa'iril akhyar. Ya, disunatkan untuk mendoakan keridaan, iaitu wat-tarahum, mendoakan kerahmatan kepada para sahabat, para tabi'in, dan juga para yang datang selepasnya di kalangan para ulama wal 'ubbad wa sa'iril akhyar. Fa yuqal radhiyallahu anhu, iaitu dengan lafaz radhiyallahu anhu, ini semoga Allah meridainya, atau rahimahullah, yakni semoga Allah merahmatinya, wa nahwu dzalik, ataupun yang seumpama dengannya. Wa amma ma qalahu ba'dul ulama, adapun sebahagian pendapat sebahagian para ulama mengatakan, mengucapkan inna qawluhu radhiyallahu anhu makhsusun bis sahabah. Kata sebahagian ulama yang lain mengatakan lafaz radhiyallahu anhu tersebut hanya dikhususkan kepada para sahabat. Wa yuqalu fi ghairihim rahimahullah faqat, iaitu tak boleh kita kata selain tak boleh kita kata kepada orang yang datang selepas pada sahabat dengan radhiyallahu anhu. Itu pendapat sebagai ulama. Itu mereka mengatakan hanya boleh diucapkan rahimahullah. Tak boleh kita kata contoh kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu pendapat sebagai ulama. Itu mereka katakan tak boleh. Sebaliknya hanya boleh diucapkan rahimahullah, sebab pendapat mereka mengatakan itu adalah hanya dikhususkan kepada para sahabat. Lepas tu kemudian Imam Nawawi rak balik, falaisa kama qal, itu pendapat yang tak betul. Tak betul, bukan hanya dikhususkan kepada para sahabat, tetapi dibenarkan, diumumkan kepada orang-orang yang lain. Falaisa kama qal wala yuwafaqu alaih, tak disetujui pendapat tersebut. Bal as-sahih alladhi alaihi al-jumhur, bahkan pendapat yang sahih yang diguna pakai oleh jumhur ulama mengatakan istihbabu, tentang sunat, tak ada masalah pun untuk kita mengucapkan radhiyallahu anhu kepada sesiapa pun, tak kira di kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama yang lain, tak ada masalah. Wa dalailuhu aktsaru min an tuhsar, dan dalil-dalil berkenaan dengan perkara tersebut banyak, tak terhitung banyaknya. Tapi Imam Nawawi tak datangkan, sebab perkara tersebut dah menjadi ma'ruf, dah diketahui tentang perkara tersebut. Fa in kana al-mazkur sahabiyan ibn sahabi, sekiranya orang yang disebut iaitu sahabat ibn sahabi, yakni dua orang tersebut, anak dan ayah adalah sahabat, ini sahabat Nabi. Qala, seperti contoh qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka kita kena ucapkan radhiyallahu anhuma. Anhuma iaitu dhamir kepada kedua-dua orang tersebut, yakni Sayyidina Abdullah, yakni Ibnu Umar, yakni Abdullah, dan juga Sayyidina Umar. Wa kata Ibnu Abbas, begitu juga dengan Ibnu Abbas, sebab Abdullah adalah anak kepada Abbas, sahabat, dua orang sahabat. So dhamirnya anhuma lah. Wa Ibnu Zubair, begitu juga dengan Abdullah Ibnu Zubair, begitu juga dengan Ibnu Ja'far, Abdullah Ibnu Ja'far, wa Usamah Ibnu Zaid, wa nahwuhum. Maka kita kena ucapkan dengan, kita kena doakan radhiyallahu anhuma. Dan tak semua sahabat ataupun ayah mereka adalah sahabat. Contoh seperti Ibnu Mas'ud, hanya kita sebab ayahnya bukan di kalangan sahabat, maka kita katakan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan anhuma. Liyashmalahu wa abahu jami'an, sebab
liyashmalahu wa abahu jami'an, sebab merangkumi ayahnya juga jami'an kesemuanya. Itu kita mendoakan keredaan kepada ayahnya, maksudnya di situ. Sebab sebagian orang apabila disebut Ibnu Umar, mereka taradhi mereka hanya radhiyallahu anhu, sebab yang sebetulnya radhiyallahu anhuma. Itu banyak yang saya dengar, itu contoh dalam radio katakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi yang sebetulnya radhiyallahu anhuma, sebab kedua-dua orang tersebut adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun fima yuqal 'inda dzikri Sayyidina Luqman wa Sayyidah Maryam, tentang berselawat, contoh kepada selawat mereka yang tak yang khilaf padanya di kalangan Nabi. Sebab ada yang mengatakan pendapat Sayyidina Luqman dan juga Maryam adalah di kalangan Nabi, tapi pendapat yang sahih mengatakan mereka bukanlah Nabi. Sebaliknya Sayyidina Luqman adalah hakim, ini seorang yang bijaksana, orang soleh yang bijaksana, dan beliau hidup di zaman, kata para ulama, hidup di zaman Sayyidina Nabi Allah Daud alaihissalam. Baik, fa in qila idza dzukira Luqman wa Maryam hal yusalla alaihi kal anbiya. Okey, kiranya disebutkan Luqman dan juga Maryam. Sayyidatina Maryam bukanlah nabi, tapi beliau adalah siddiqah. Jadi hal yusalla alaihima kal anbiya, adakah mereka ni diselawatkan kepada mereka seperti mana para nabi? Am yutaradda ka sahabah wal awliya, ataupun mengucapkan dengan radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha, seperti mana yang kita ucapkan kepada para sahabat dan juga para wali. Am yaqul alaihi wassalam, ataupun kita nak ucapkan alaihi wassalam. Fal jawab anna al jamaahir min al ulama ala annahuma laysa nabiyyain. Itu jumhur ulama mengatakan kedua-dua mereka bukanlah di kalangan nabi. Wa qad shadza man qala nabiyyan, pendapat yang menyalahi sahih mengatakan mereka adalah nabi, iaitu pendapat yang syaz, yang menyalahi sahih. Wal iltifati ilaihi, maka jangan berpaling kepada pendapat tersebut. Ini kita tak perlu ambil berat pada pendapat yang mengatakan mereka adalah nabi. Wal ta'rij alaihi, wa qad awdahtu dhalika fi kitab Tahdzib al-Asma' wal Lughat, dan Imam Nawawi secara telah menerangkan secara detailnya di dalam kitab beliau, iaitu Tahdzib al-Asma' wal Lughat, tentang perkara tersebut. Fa idza urifa dhalik faqad qala ba'd al-ulama kalaman yufhamu minhu annahu yaqul qala Luqman aw Maryam sallallahu ala al-anbiya wa alayhi aw wa alayhi assalam. Itu kada para sebagian di kalangan para ulama mengatakan qala Luqman aw Maryam sallallahu ala al-anbiya. Maksudnya di sini menjadikan sebagai tabaan, itu selawat kepada anbiya dahulu, barulah diikuti dengan wa alaihi, iaitu wa alaihi ini kembali kepada Luqman, ataupun wa alaiha atau kembali kepada Sayyidatina Maryam. Qala li'annahuma yartafi'an an halin man yuqal radhiyallahu anhu, sebab mereka berhujah mengatakan kedua-dua mereka, Sayyidina Luqman dan juga Sayyidatina Maryam, yartafi'an, telah diangkat kedudukan mereka, an halin man yuqal, daripada kedudukan mereka yang diucapkan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Lima fil Quran al-aziz mimma yarfa'uhuma, sebabkan kedua-dua mereka tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab tu mereka berucap mengatakan mereka telah diangkat kedudukan mereka, maka boleh untuk mengucapkan sallallahu alaihi, tapi dengan syarat harus didahulukan dengan selawat kepada para anbiya dahulu, selawat kepada nabi dahulu.
Walladhi arahu anna hadha la ba'sa bihi. Dan pendapat Imam Nawawi mengatakan kalau begitulah hujah mereka, la ba'sa bihi, tak ada masalah. Wa anna al-arjah an yuqal radhiyallahu anhu aw anha. Tapi pendapat yang paling rajih, pendapat yang tepat mengatakan dengan sunatnya mengucapkan radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha. Anhu kembali kepada Luqman dan juga anha kembali kepada Sayyidatina Maryam. Lianna hadha martabatu ghairil anbiya, sebab doa taradi tersebut adalah doa bagi martabat yang kepada selain daripada Nabi. Walam yasbut kaunuhuma nabiyyin, dan tidak ada dalil yang khusus yang sabit mengatakan kedua-dua mereka adalah nabi. Waqad naqala Imamul Haramain ijma'ul ulama ala anna Maryam laysat nabiyatan, dzakarahu fil irsyad. Dan Imam Al-Haramain, salah seorang daripada ulama di dalam mazhab Syafi'i, mengatakan para ulama telah sepakat mengatakan Sayyidatina Maryam bukanlah di kalangan nabi, bukanlah seorang nabi. Sebab nabi adalah hanya lelaki. Zakarahu fil irsyad, dan ini telah disebutkan di dalam kitab beliau, itu Al-Irsyad. Walau qala alaihi salam atau alaiha, dan sekiranya mengatakan alaihi salam, Luqman alaihi salam atau Maryam alaihi salam, fadh-dhahir annahu la ba'sa bihi. Pendapat yang zahir mengatakan la ba'sa bihi, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Jadi secara kesimpulannya, selain daripada Nabi, yang seeloknya kita mengucapkan at-taradi, iaitu mengucapkan radhiyallahu anhu ataupun at-tarahum, iaitu mengucapkan rahimahullahu ta'ala. Itulah secara kesimpulannya. Tak boleh untuk kita selawat secara khusus, secara istiqlal kepada selain daripada Nabi. Kalau nak selawat, disunatkan untuk menjadikannya sebagai tabaan, iaitu dengan mendahulukan selawat kepada Nabi, barulah diikuti dengan selawat kepada kaum muslimin yang lain. Contoh, kalau kita nak selawat kepada mak ayah kita, guru kita, iaitu kita mendahulukan selawat kepada Nabi, barulah selawat kepada mak ayah dan juga guru kita yang lain. Ya, taradi untuk orang biasa atau selain wali dan ulama mereka boleh, sebab mafhum daripada kalam tersebut kata sahih alaihi al-jumhur istihbabuhu. Jumhur ulama mengatakan istihbab, sunat, boleh, tak ada masalah untuk kita at-taradi, iaitu mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain daripada sahabat dan juga wali, iaitu secara umumnya boleh, tak ada masalah. Baik. Okey. Cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang. InsyaAllah kalau tak ada apa, InsyaAllah saya nak esok, InsyaAllah hari Jumaat esok, InsyaAllah kita akan buat kelas ganti pada majlis yang kita tak buat pada minggu lepas. InsyaAllah kita ganti, minggu yang sebelumnya kita ganti, InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, InsyaAllah. Kalau ada halangan, InsyaAllah akan dimaklumkan. Tak ada kelas, InsyaAllah. Cukup sekadar tu untuk hari ini. Dan kita akhiri dengan sama-sama kita berbanyakkan selawat kepada Nabi SAW dengan selawat sirah Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi di majlis yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.